Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini bersama saya, Muhammad Khairi bin Kamarudin, kita akan buat sembang-sembang usahawan. Okey, hari ini saya akan memperkenalkan seorang usahawan. Nak kata muda, dia tak muda. Nak kata tua, dia tak tua. Tapi produknya memang saya guna. Anak saya ada tiga orang, dua menggunakan produk ini. Itu susu kambing. Kita bersama pengasas susu kambing Linoza. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kita punya panel malam ini iaitu Puan Nur Ainul Marziah Fuad, berpendidikan ijazah sarjana muda Fiqh Institut Sains Islam Malaysia dan sarjana ekonomi Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Ni kosmet saya waktu master dulu Okey. Sekarang ni beliau mempunyai syarikat iaitu Linoza Holding Sdn Bhd. Produknya ialah Linoza Goat Milk, susu kambing khas untuk anak umur 6 bulan hingga 6 tahun. Okey. Okey Puan, saya panggil dia biasa saya panggil Cik Ain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti yang dikenalkan oleh, saya nak panggil apa ni? Panggil Dr. Hairi ke? Ikutlah. Okey, saya panggil Dr. Hairi lah kan. Okey. Saya seperti yang dikenalkan oleh Dr. Hairi, Ainul Marziah binti Muhammad Fuad. Boleh panggil saya Cik Ain. Saya daripada susu kambing Linoza ataupun dekat FB boleh cari Linoza Malaysia. Okey, Alhamdulillah saya sihat malam ni. Macam mana semua? Saya harap doktor pun sihat bersama dengan pelajar-pelajar dan juga keluarga tersayang. Saya dapat dah daripada 2 minggu lepas agaknya Dr. Hairi ajak saya untuk sesi sembang usahawan katanya. Jadi saya tak tahu apa yang dia nak tanya. Kita spontan je lah, tak ada proper-proper kan. Kata dia konsep dia adalah sembang santai usahawan. Okey, kita dengar soalan-soalan dia dan saya sedia jawab apa yang dia nak tanya. Okey, Cik Ain, saya ada satu soalan. Boleh tak Cik Ain terangkan secara terperinci tentang produk yang Cik Ain usahakan ataupun keluarkan? Terangkan secara terperinci. Macam mana tu Dr. Hairi? Terangkan macam mana tu? Okey. Saya cerita sedikit secara ringkas. Saya adalah seorang usahawan dah secara seriusnya bermula pada tahun 2010 lah. Jadi tahun daripada 2010 masa habis ijazah. Lepas tu saya mulakan susu kambing ni pada tahun 2012, akhir tahun 2012. Jadi Alhamdulillah ini tahun 2020 dah masuk tahun yang ke-8 Linoza berada di pasaran Malaysia. Okey, balik pada soalan Dr. Hairi tadi, dia kata boleh terangkan sikit berkenaan dengan susu kambing kan. Okey, Linoza Goat Milk ni kita rumuskan, ada susu rumusan formula untuk kanak-kanak yang bermula dengan step 2. Step 2 untuk saya kebetulan ada kat sebelah saya ni, dia dah pesan dah, saya siap boleh boleh tunjukkan. Yang ni susu kambing Linoza step 2 6 bulan hingga 12 bulan. Jadinya untuk step 1 baru lahir hingga 6 bulan kita tak ada keluarkan, maknanya kita menyokong penuh saranan kerajaan untuk buat susu minum susu ibu kan. Okey, satu lagi step kita ada 3 SKU, kita ada 3 produk SKU. Yang ini step 3 untuk 1 hingga 3 tahun dan yang ini satu lagi Prisa coklat. Okey. Kita nak kata dia pengganti kepada susu ibu, tidak. Kita hanya sebagai alternatif kepada susu ibu jika kanak-kanak tidak dapat minum susu ibu sepenuhnya atas sebab-sebab tertentu, sama ada semasa ibu ayah kan, ayah tak menyusu. Okey, ibu bekerja ataupun ada masalah tak dapat supply susu ibu kan. Okey, jadi kita fokus hanya untuk kanak-kanak sampai umur 6 tahun. Begitulah doktor secara ringkasnya produk keluaran syarikat saya. Okey, Cik Ain, boleh tak kongsikan mengapa perlu kita membeli produk Linoza? Kenapa perlu membeli? Okey. Macam ni. Kita punya
sasaran kita adalah kepada ibu yang menghadapi masalah anak. Kita fokus kepada 5 masalah. Yang pertama masalah kulit, seperti eczema ataupun ataupun gatal-gatal. Okey, seterusnya kepada anak yang kerap demam, sesama ataupun batuk, kepada kanak yang menghadapi lelah. Kita tidak merawat, kita hanya membantu. Okey. Dan paling utama, yang paling ramai sekali anak-anak ni adalah yang keempat, masalah sembelit. Sebenarnya ramai kanak-kanak menghadapi masalah sembelit yang ibu bapa tak ambil berat. Tentang bagi mereka sembelit tu adalah masalah yang biasa bagi kanak-kanak, tapi sebenarnya tak biasa. Bukannya masalah ringan, sebab secara tak langsung sebenarnya anak yang sembelit ni menghalang dia punya kebijaksanaan. Okey, dan yang kelima, kita membantu kepada anak yang lambat bercakap. Macam dah masuk 3 tahun masih lambat bercakap ataupun ada speech delay lah kan. Sikit-sikit. Jadi kita sarankan ibu cuba minum susu kambing Linoza. Tukar susu anak kepada susu kambing Linoza, insya-Allah. Saya nak tanya juga, mungkin ni sebagai pemilik lah. Apakah orang kata cabaran yang dihadapi oleh syarikat Linoza, seperti contohnya Cik Ain berkongsikan cabaran dari segi persaingan ataupun masalah customer, mungkin Cik Ain boleh kongsikan sikit. Okey, dah masuk tahun ke-8 dalam industri susu kambing. Jadi cabaran tu saya nak kata terlalu banyak ataupun terlalu sikit tu tak boleh cakap, sebabnya cabaran tu adalah berbeza. Maksudnya daripada tahun pertama, tahun kedua dalam bisnes, tahun pertama cabaran dia lain, tahun kedua cabaran lain, tahun ketiga fasa by fasa tu cabaran dia adalah berbeza. Okey, jadi dari sudut persaingan, okey, balik pada soalan tadi cabaran persaingan. Okey, macam mana kita nak menghadapi persaingan? Sebenarnya persaingan ni adalah sesuatu yang normal kan, adalah sesuatu yang normal dan sesuatu yang baik pada sebuah perniagaan. Jadi kalau kita tak ada persaingan, kita rasa macam kita syok sendiri berniaga kan. Okey, jadi kita tak perlu dalam bisnes, kita tak perlu fokus kepada kita punya pesaing, tapi kita fokus kepada kita punya kelebihan. Contohnya apa kelebihan yang kita ada, apa kelebihan yang produk kita ada, dan apa masalah yang ingin kita bantu. Apa yang masalah produk kita boleh bantu. Apa produk kita boleh bantu masalah masyarakat, ataupun kalau macam dalam kes Ain masalah anak-anak kan. Okey, jadi contoh Syain bagi contoh. Bila kita fokus pada kita punya kekuatan produk, kadang-kadang kita tak ada masa, bukan tak ada masa, macam kita tak terkejar nak melihat kita punya pesaing kan. Kita fokus kepada satu segmen, segmen mana yang kita nak serve, segmen mana yang kita pilih dalam kita punya strategi perniagaan. Kembali balik pada soalan Dr. Hairi tadi, cabaran tu dia memang fasa by fasa. Okey. Cik Ain, mungkin Cik Ain boleh explain lah kepada saya dan penonton-penonton bagaimana Linoza ni mula-mula untuk menembus pasaran. Okey. Bagaimana sesuatu produk nak menembus pasar? Okey, macam ni. Sebenarnya dalam ilmu bisnes ni tak ada yang betul kita bersaing dengan diri kita sendiri. Jadi kita macam kita belajar dalam Islam kan, seseorang Muslim yang baik itu adalah Muslim yang hari esok lebih baik daripada hari ini, dan kita tak membuat kesilapan yang sama 2 kali kan. Okey. Jadi okey, macam tadi Cik Ain cakap tadi, macam mana Linoza menembus pasaran tu adalah bagaimana kita memilih kita punya strategi perniagaan daripada awal. Kita tak boleh masuk contoh kita tak boleh masuk dalam satu peperangan tanpa persediaan. Okey, jadi kepada pendengar ataupun kepada audiens yang melihat video ni,
Jadi Cik Ain cuma share yang di Noza kita hanya melalui tembus pasaran tu adalah melalui macam mana kita melakukan kita punya sales channel. Okey, sales channel di Noza cuma ada dua. Satu kita letak dekat butik baby kanak-kanak eksklusif, butik baby Tateh, seluruh Malaysia ada 18 cawangan, dan kita panggil outlet lah kan. Okey, seterusnya kita terus kepada sistem, kita ada tiga lah tadi. Kita ada stokis juga, kita ada sistem stokis. Jadi kita boleh pembeli boleh beli daripada kita punya stokis, dan outlet yang kedua, dan ketiga boleh beli direct kepada Linoza. Maksudnya pergi ke FB Linoza dan boleh PM kat situ, ataupun Shopee kan. Itu adalah belian melalui online. Jadi daripada situlah zaman sekarang memang mudah untuk tembus pasaran, contohnya dengan ada sosial media. Jadi yang pertama kita menggunakan channel sosial media untuk marketing, untuk kita exist dekat dalam market. Okay, kalau macam tu boleh tak Cik Ain kongsikan kepada saya dan kepada penonton semua, apakah orang kata saranan ataupun cadangan kepada golongan-golongan yang baru ingin menceburi bidang keusahawanan? Saranan dan juga cadangan. Soalan ni sangat menarik, Doktor. Sebab doktor punya audience adalah mungkin pelajar-pelajar doktor sendiri yang mana minat untuk menceburi bidang keusahawanan. Jadi saya ada beberapa saranan. Yang pertama sekali, kita mesti ada minat. Bagi saya kena ada minat. Minat juga bukannya sekadar minat duit. Kan kalau kadang-kadang menjadi usahawan ni kita selalu dimomokkan dengan kaya, jutawan, milioner kan. Tapi minat tu bukannya sekadar minat duit semata-mata, kita juga kena minat apa yang kita buat. Jadi kalau macam contoh kita ada peluang tapi kita belum ada minat. So kita ada peluang menjalankan sebuah perniagaan tapi kita tak minat. Contoh dalam bidang servis, contoh kan. Kita ambil satu contoh lah, dalam kita dapat peluang menjalankan sebuah servis repair kereta contoh. Tapi kita tak minat kan. Tapi kita ada peluang. Tak bagi Cik Ain, kita kalau peluang tu ada boleh ambil, tapi minat tu boleh dipupuk kan. Kalau tak ada minat memang tak boleh nak teruskan. Okey, yang kedua, saranan Cik Ain kena ada ilmu. Minat, bila dah ada minat kita kena ada ilmu. Yang ilmu ni terlalu luas kan, ilmu usahawan. Keusahawanan terlalu luas. Zaman sekarang memang terlalu mudah untuk dapat di hujung jari. Boleh dapat ilmu melalui WhatsApp. WhatsApp pun boleh, melalui WhatsApp status yang kawan-kawan share. Kita boleh sama-sama belajar. Boleh dapat daripada FB, yang paling banyak FB. Boleh belajar setiap hari. Instagram pun ada, dan kelas-kelas usahawan sangat banyak. Dan yang paling special sekali boleh juga belajar dengan Dr. Hairi. Yang ada mengajar subjek usahawan kan. Boleh tengok dia punya YouTube channel, banyak ilmu kat situ. Ilmu usahawan ataupun ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan usahawan. Okey, seterusnya yang ketiga, saranan Cik Ain, minat, ilmu, kena jangan berputus asa. Saranan jangan berputus asa. Contoh, kenapa kita jangan berputus asa ni? Janganlah kita cuba hari ni, kita mula menjual hari ni dekat dalam FB personal kita, contoh. Lepas tengok tak ada orang like, tak ada orang komen, tak ada orang share, lepas tu tak ada orang beli, dah putus asa. Itu jauh sangatlah. Itu kalau ada sifat putus asa, boleh lambatlah sikit nak jadi usahawan kan. Jadi Cik Ain sarankan daripada awal mesti berhati kering dan sentiasa bersemangat dan jangan ada rasa putus asa. Rasanya cukup kot Doktor 3 kan? Bila maknanya saya dapat simpulkan, bila nak mencuburi bidang keusahawanan ni, kita mesti kena ada minat. Minat. Ya, betul. Pada masa sama kalau minat tu kadang kita boleh pupuk juga kan. Dan kita perlu belajar dan banyak bertanya lah. Boleh juga. Ya, betul. Itu satu soalan yang sangat. Mungkin kita boleh buat juga, kita main reda terjak je kan, tapi seelok-eloknya biarlah kita berilmu kan. Betul. Okay, so kita akhiri kita punya sembang-sembang hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat kepada semua Dr. Hairi punya subscriber dan juga penonton video ni. Teruskan menonton dan tunggu Dr. Hairi punya next episode.
Bye. Assalamualaikum.